Ini kita nak cerita ni. Quran, hadis, luas. Dalam lingkungan yang luas tadi, ada 3 lingkungan, tuan-tuan. Tuan-tuan ambil lingkungan pertama dulu. Lingkungan pertama, lingkungan kedua. Dan ada lingkungan yang kecil yang menyambung di antara lingkungan pertama dan kedua. Dia ada lingkungan kecil. Lingkungan ni menyambung. Tuan-tuan nampak gambaran ni? Tuan-tuan boleh lukis? Lukis sendiri. Kalau anak-anak muda bawa otak ni, dia lukis. Dia lukis bulat besar. Dalam tu ada 3 bulat. Bulat yang pertama di tepi, bulat ni ke kiri, hak ni ke kanan. Dan ada bulat tengah yang menyambung di antara 2 bulat tersebut. Baik, bulatan yang pertama ni dipanggil apa? Dipanggil bulatan idrakun nas, dipanggil. Bulatan untuk mengenal tentang nas. Bagaimana untuk memahami nas, yakni Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Faham tak? Sebab ada 3 benda yang penting. Untuk seseorang tersebut berkhidmat kepada Al-Quran dan hadis Nabi, kena ada 3 ini. Yang pertama, idrakun nas, bulatan pertama. Yang kedua, bulatan kedua yang besar dipanggil idrakul waqi'. Idrak al-waqi', maksudnya mengenal waqi' pula pada waktu tersebut. Waqi' apa dia? Suasana, keadaan. Satu nas, yakni idrakun nas, ini nas al-muqaddas, nas yang suci ini, nak kita kenal, mesti kena ada bulatan ni dulu. Baik, cukupkah seorang tadi bila mana dia menguasai nas tadi dengan ilmu yang kita akan sebutkan nanti? Tak cukup juga. Karena nanti dia tidak pandai pula untuk nak letakkan nas tersebut dengan suasana. Maka dia perlu ada satu lagi bulatan, dipanggil idrakul waqi'. Dipanggil satu bulatan yang mana dalam bulatan tersebut iaitu mengenal, mengetahui dan mendalami betul-betul tentang suasana dan juga keadaan semasa. Dan bulatan yang menyambung di antara 2 bulatan yang besar ni, idrakul nas dan idrakul waqi', ada satu lagi bulatan kecil dipanggil apa dia? Ini dipanggil wasilah di antara nas yang qat'i dengan waqi' yang nisbi. Tu dia. Tuan faham tak? Senang ke payah ni perbahasan hari ini? Macam mana nak menggabungkan di antara nas yang qat'i dengan waqi' yang nisbi? Yang ni waqi' ni yang mana berubah-ubah. Waqi' yang berubah-ubah nak berkhidmat dan juga nak digabungkan dengan nas yang mana qat'i, tidak berubah. Bagaimana nak berkhidmat di antara 2 tersebut? Ada satu lagi bahagian ilmu pula yang menyambung di antara 2 bulatan tersebut. Tuan-tuan, malam ni saya tak mau bincang semua, tuan-tuan. Nak bincang idrakun nas dulu. Nah, idrakun nas, tuan-tuan, ada satu bulatan yang kita sebut bulatan idrakun nas tadi, bulatan mengenal tentang nas tersebut. Dalam bulatan tu ada 4 bulatan pula. Tu dia. Dalam bulat tu ada 4 bulat lagi. Faham tak? Bulat besar, bulat tepi, bulat yang menyambung di antara 2 bulatan. Dan di dalam bulatan yang pertama, hari ni nak bincang bulatan pertama ni saja. Hak bulatan pertama ni, tuan-tuan, ada 4 pula bulat dalam tu. Bulatan pertama tadi bulatan apa? Bulatan idrakun nas. Bulatan untuk bagaimana ilmu ini berkhidmat kepada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Nak berkhidmat kepada ilmu Al-Quran dan hadis, perlu ada 4 jenis perkara. Yang pertama, bulatan yang pertama dipanggil bulatan al-fahmu wal-ifham. Bulatan faham dan kefahaman. Bunyi dah. Boleh lajak lagi, tuan-tuan? Lajak sikit. 15 minit. 15 minit tu masa yang sangat mencederakan. Tak faham, tuan-tuan? Besok tuan-tuan kerja. Besok tuan-tuan ada urusan yang lain. Tapi sekurang-kurangnya kalau tuan-tuan dengar hari ni, tahu hari ni saja, tuan-tuan akan faham bagaimana ulama istimbatkan hukum dan bagaimana belagaknya orang sekarang ni yang konon-konon mereka tu juga boleh untuk nak berbahas dengan ulama-ulama. Bulatan yang besar tadi kita sebut idrakun nas. Dalam bulatan idrakun nas tersebut ada 4 bulatan. 4 bulatan tersebut, bulatan pertama dipanggil bulatan al-fahmu wal-ifham, bulatan faham dan kefahaman. Yang kedua dipanggil bulatan al-hujjiyatu wat-tahlil, hujjah dan bagaimana menganalisa hukum. Bulatan yang ketiga dipanggil bulatan
Allahumma salli ala hujjiyatu wat tahlil, fahmu wal ifham. Yang bulatan yang ketiga dipanggil bulatan binaul insan, pembinaan manusia, pembinaan kemanusiaan. Yang keempat tadi apa dia? Fahmu wal ifham, hujjiyatu wat tahlil. Kemudian binaul insan. Yang keempat apa dia? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, fahmu wal ifham, binaul insan, dan kemudian hujjiyatu wat tahlil. Sagi saya akan sambung keempat, saya tak termain dalam kepala tuan-tuan. Sagi. Baik tuan-tuan, fahmu wal ifham, bulatan fahmu wal ifham tu, dalam fahmu wal ifham untuk memahami nas tadi ni perlu kepada beberapa ilmu, antaranya ilmu nahwu, tata bahasa Arab, saraf, balaghah, badi', bayan dan ma'ani. Sebab Al-Quran dan hadis bahasa Arab. Kalau nak mengaji hak tu tak boleh buka terjemahan, kena belajar yang sumber asalnya, daripada bahasa asalnya. Jadi Al-Quran mesti dipelajari dengan bahasa Arab. Maksudnya nak memahami Al-Quran tadi dengan maksud dan juga apa yang disebutkan oleh Allah dan juga Rasulullah, perlu diambil daripada kefahaman dalam bahasa Arab. Maka kena belajar ilmu nahwu, kena belajar ilmu saraf, kena belajar ilmu balaghah. Balaghah pula ada 3 bahagian: badi', bayan dan ma'ani. Entah. Badi', bayan, ma'ani itu kalau dibahagi 3 jadi 3. Bila 3 campur dengan 2 jadi 5. Faham tak? Kemudian 5 ini pula ada peringkat dia pula. Nahwu ada peringkat dia. Ada peringkat permulaan dalam nahwu, ada peringkat pertengahan dalam pengajian ilmu nahwu, dan ada peringkat pengakhiran dalam pengajian ilmu nahwu. Faham tak? Jadi kalau 3 peringkat, kalau 5 bidang ilmu tersebut, satu peringkat kalau mengambil masa 1 tahun, 3 peringkat maksudnya kemungkinan akan mengambil masa selama 3 tahun. 3 tahun. Tu pun kalau dalam setahun tadi dia mengaji 5 tersebut, maksudnya dalam tempoh 3 tahun akan habis ketiga-tiga peringkat dalam 5 bidang ilmu tersebut. Itu baru satu. Bidang yang kedua dipanggil hujjiyah wat tahlil. Hujjah dan tahlil maksudnya dalam bidang penghujahan dan juga dalam bidang untuk mengambil analisa. Apa bidang ilmu yang ada dalam ni? Usul fiqh, mantik. Betul? Ini antara ilmu yang ada dalam hujjiyah wat tahlil. Usul fiqh dan juga mantik. Mantik ilmu logik. Yang ilmu logik yang dimaksudkan ini ilmu logik yang tidak bercampur dengan falsafah. Itu pun khilaf di kalangan ulama. Jadi disebut oleh Al-Imam Al-Akhdari dalam kitab beliau Sulam Al-Munawraq, wal qulfu fi jawaz al-ishtighali bihi ala thalathatin akhwali, wa Ibn Salah wal Nawawi harrama al-qawl wa qala qawlatun yang disebut oleh Al-Imam An-Nawawi, yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, bahawa Imam Ghazali kata hukumnya harus untuk belajar ilmu mantik yang bercampur dengan falsafah. Al-Imam An-Nawawi dan juga Al-Imam Suyuti kata tidak boleh. Jadi mantik yang kita masukkan ni mantik yang khurusul khilaf, mantik yang tidak bercampur dengan falsafah. Okey. Falsafah apa ni maksudnya? Falsafah barat, falsafah Yunani yang kata Tuhan ada 2 dan sebagainya. Jadi tak betul. Baik, kemudian 2 bidang ni dipanggil hujjiyah wat tahlil. Bidang yang ketiga dan dipanggil binaul insan. Bina al-insan iaitu pembinaan manusia. Ilmu apa yang ada dalam binaul insan? Tasawuf dan juga ilmu fiqh. Ilmu tasawuf dan juga ilmu fiqh. Dan kemudian ilmu akidah di mana tuan? Ilmu akidah ada satu lagi bulatan tu, yang saya terlupa dia punya istilah dia. Cuma bahasanya adalah untuk orang panggil apa ni? Untuk pembinaan akli kita, akal seorang tersebut, maka disebutkan dalam ilmu tadi ilmu akidah. Baik tuan-tuan, kesemua 12 bidang ilmu ni diajar di Al-Azhar Syarif, di pondok-pondok pengajian. 12 bidang ilmu ni tuan-tuan, nahwu, sharaf, balaghah, badi', bayan, ma'ani, usul fiqh,
fiqh, tasawuf, mantik, akidah, dan semua ilmu ni kalau dikira balik ada 12 bidang ilmu. Kedua belah bidang ilmu ini diajar. Kalau satu bidang tersebut mengambil masa 3 tahun untuk pengajian dia, 12 bidang ilmu tu kalau dipelajari dalam tempoh setahun, 12 bidang ilmu tu kalau tidak, bukan dalam tempoh setahun tuan. 12 bidang ilmu tu kalau setiap bidang ilmu tu setahun, 3 bidang setahun, setahun, maka tidak kurang daripada 12 tahun untuk dihabiskan pengajian dalam ke-12 bidang ilmu tersebut. Tu tidak kurang. Sebab tu tuan-tuan jangan pelik kalau zaman dahulu ulama-ulama dulu belajar sampai 40 tahun, 20 tahun, 30 tahun pelajaran mereka. Hanya semata-mata untuk apa tuan-tuan? Bidang yang tadi dipelajari tadi, yang diajar tadi ni hanyalah untuk idrakun nas, untuk mereka memahami Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau seorang tadi mempunyai keempat bola mata tersebut, bola mata yang saya sebutkan, ifham wal ifham, hujjiyah wat tahlil, bina'ul insan, keempat bola mata ini tuan-tuan, kalau tuan-tuan kuasai betul-betul, kalau orang tadi menguasai keempat-empat ini, maka barulah dia akan melihat nas tersebut, Al-Quran dan hadis tadi dengan pandangan yang jelas. Maksud dia melihat nas dengan 4 bola mata. Faham? Hujjiyah wa tahlil tadi ada satu lagi yang saya terlupa, iaitu apa dia? Hadis. Hadis masuk dalam hujjiyah wa tahlil. Masuk juga dengan ilmu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Oh, saya jumpa lah, baru saya teringat. Bukan hujjiyah wa tahlil, dalam al-itsbat wa tawsiq dipanggil, yang keempat. Isbat dan tawsiq. Bina'ul insan adalah yang pertama fahm wal ifham, yang kedua hujjiyah wa tahlil, yang ketiga al-itsbat wa tawsiq. Isbat wa tawsiq, maksudnya untuk mensabitkan dan juga mensahihkan sesuatu, maka perlu ada ilmu hadis, perlu ada ilmu jarah wa ta'dil. Itu yang diajar oleh para ulama hadis. Tuan-tuan, kalau ada 4 ni, fahm wal ifham, hujjiyah wa tahlil, al-isbat wa tawsiq, dan juga bina'ul insan, 4 bola mata ni kalau ada dilihat oleh seorang penuntut ilmu tadi, dia belajar dengan tempoh masa yang panjang di tempat pengajian dengan bimbingan guru yang muktabar, maka barulah dia akan melihat nas tersebut dengan pandangan yang jelas dan jitu. Baru dia akan tengok nas tadi dengan pandangan yang takdis, pandangan yang muhtaram, yang sangat dihormati, dimuliakan. Kenapa tuan-tuan? Karena dia melihat dengan pandangan yang luas. Dia melihat dengan pandangan setelah dia mempelajari ke-12 bidang ilmu mengikut peringkat masing-masing. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan faham yang ni, tuan-tuan akan dapat faham apa masalah sekarang ni bila datang sebahagian orang, kemudian dia mencela tindakan yang dilakukan oleh sebahagian para ulama. Dia mencela apa yang telah dianjurkan para ulama dengan perkara yang baik, yang perkara tersebut tidak bercanggah dengan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Perkara tadi tidak disebut oleh Nabi sebagai haram, tidak disebut oleh Nabi dengan larangan. Kemudian perkara tu dipandang oleh sebahagian orang dengan pandangan sinis. Dikatakan ni bid'ah, ini tidak dibuat oleh Nabi SAW. Benda yang nak dibuat mesti kena disebut oleh Nabi SAW. Karena benda yang disebut oleh Nabi yang terbaik, takkan Nabi tak sebut semua benda. Hak baik-baik yang Nabi tinggal, berapa nak tambah baru pula. Dia ingat tambahan bermakna telah menambah dalam agama, bermakna dia telah lebih pandai daripada Nabi SAW. Kenapa dia pandang macam tu tuan-tuan? Karena dia tidak mengikuti sistem yang betul, karena dia tidak mengikuti keempat bola mata tersebut. Jadi dia akan memandang syarak dengan satu bola mata saja kalau dia belajar. Kalau dia tak belajar langsung mana-mana satu bidang ilmu tadi, contoh kalau dia belajar hadis saja tuan-tuan, ada PhD hadis, yang mana hak lain, bidang lain dia tidak kuasai sangat, maka dia hanya ada satu bola mata. 3 bola mata lagi, bola mata fahm wal ifham, bola mata al-hujjiyah wat tahlil, bola mata bina'ul insan tidak ada. Yang ada bola mata apa dia? Al-isbat wat tawsiq. Satu tu saja bola mata dia. Maka dia akan memandang dengan satu mata, 3 mata lagi buta. Bagaimana dia memandang syarak dengan pandangan tersebut? Tak akan jelas tuan.
Sebab tu orang yang memandang syarak dengan 4 bola mata yang disebutkan tadi, yang saya sebutkan dengan fahm wal ifham, hujjiyah wat tahlil, al-itsbat wat tawsiq, dengan bina al-insan tadi, kalau orang memandang dengan 4 bola mata ni, dia akan pandang dengan pandangan yang jelas dan jitu, dan dia akan melihat agama ni dengan pandangan yang sangat luas pada waktu tersebut. Tu satu tuan-tuan. Tu baru idrakun nas. Tu saya tak bahas lagi idrakul waqi'. Dalam waqi' pula ada 4 lagi ilmu. Ada 4 bulat-bulat dalam tu. Dia panggil alamul ashqas, alamul ahdath. Ada alam-alam pula yang perlu bagi seorang yang nak duduk dengan waqi', yang nak berkecimpung dengan suasana keadaan semasa, maka dia kena ketahui tentang 4 alam ini. Dia kena tahu pula 4 alam yang paling utama. Dia kena tahu pula tentang ilmu ekonomi. Dia kena tahu pula tentang ilmu peradaban dalam dunia. Dia kena tahu pula tentang ilmu sejarah dunia. Satu contoh aja tuan-tuan. Satu contoh. Contoh berkenaan dengan tanah yang ditinggalkan oleh seseorang. Tanah dalam negara. Tanah tersebut tidak diusahakan oleh orang. Kemudian kita pergi buka tanah tersebut. Kita usahakan, dia panggil ihya ardil mawat, dipanggil. Kita menghidupkan balik tanah yang tidak dihidupkan, tanah yang tidak diusahakan. Sekarang kalau buat macam tu, agak-agak boleh ke tuan-tuan? Mana ada dah sekarang ni tanah hak milik kita lagi. Kalau kita pergi kat mana-mana kampung, hutan mana-mana kita buka, tanah tu sama ada akan jadi rizak tanah kerajaan punya, ataupun tanah tu orang punya lah. Dia beli lama lah. Dah ada geran. Baik, macam mana nak amal dengan hukum tersebut dalam kitab fiqh? Ni bila orang dia hanya buka kitab fiqh tuan-tuan, dia buka kitab fiqh, dia kata dalam kitab fiqh ada sebut berkenaan dengan ihya al-mawat, menghidupkan tanah yang tidak dihidupkan. Dia hidup dengan waqi', tengok-tengok tanah semua dah milik kerajaan, tidak ada lagi tanah. Jadi dia boleh tak dia nak kata kerajaan jahat kerana telah melampas semua tanah manusia? Maka dia tidak hidup dengan waqi'. Sebab tu kata ulama, sebab tu kalau nak bahas yang ni pula tuan-tuan, ni kena muhadarah yang lain, ni kena perbahasan yang lain, kerana nak memahami yang tu. Ini yang menyebabkan kata ulama, orang yang hanya membaca kitab fiqh tanpa melihat kepada suasana semasa dan tidak mengenal tentang alam ashqas, tidak mengenal tentang alam ahdath yang kita sebutkan tersebut, maka orang ini tidak akan mampu untuk hidup dengan masyarakat. Nah, dia akan hidup di dunia yang lain, yang bukan pada zamannya. Sedangkan fiqh ini hidup dengan manusia. Fiqh ini hidup dengan orang ramai. Tuan-tuan, alim yang sebenar, yang mana mereka ini menguasai kedua belah bidang ilmu tersebut, tuan-tuan, tidak akan dapat menguasai ini melainkan dengan masa yang sangat panjang, melainkan dengan juhud yang sangat kuat. Maksudnya usaha yang sangat teguh dan kuat, dan perlu untuk korbankan banyak perkara untuk habiskan perkara tadi. Baik tuan-tuan, kalau yang tu sahaja pun kita dah tak mampu, jadi bagaimana kita nak buat untuk faham Quran dan hadis? Cukupkah kita ikut dalam sebulan kursus bahasa Arab, kita balik kita rasa dah boleh baca Quran dan keluarkan dalil daripada Al-Quran dan hadis? Cukupkah dengan sekadar kita search Google dan juga ada perisian tentang hadis, kita boleh cek hadis ni sahih dan juga hasan, hadis ni dhaif ataupun tidak ada dalam perisian tersebut, terus kita kata hadis tu maudhu', terus kita hadis ni tidak ada dalam perisian yang kita beli? Kalau ada perisian daripada Lidwa, contohnya lidwa.com, yang tu ada kutubut tis'ah, dia cek-cek, dia kata hadis tu tak ada dalam kitab 9 tadi, maka dia kata hadis ni tidak ada dalam kitab 9, maka hadis tadi ditolak kerana hadis tu tidak ada dalam perisian saya. Sebab saya duk cek-cek, tak ada. Cukup hanya sekadar ada seorang dua yang sebut hadis ini dhaif, dhaif terus dia letak dalam kepala dia sama macam maudhu'. Hadis ni seakan palsu. Bila sebut dhaif, maka disamakan terus dengan palsu, ditauk hadis tu ke tepi, dalam keadaan dia tidak mengikuti sistem pengajian. Kenapa tuan-tuan jadi macam tu? Kenapa orang zaman lah jadi macam tu tuan-tuan? Kerana mereka ini buta ke empat mata yang saya sebutkan tadi. Mereka tidak ada kefahaman, mereka tidak ada ilmu dalam pembujahan, mereka tidak ada ilmu tentang isbat dan tausik, dan mereka juga tidak ada ilmu tentang pembinaan kemanusiaan. Kerana keempat-empat ni tidak ada, kerana tu mereka tidak mampu untuk nak bahaskan.
Bila mereka tak mampu bahas, kita katakan, apa yang patut kamu lakukan, wahai fulan? Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri telah menyebut, bila kamu tidak tahu, maka tanyalah kepada orang yang mengetahui. Betul, dalam Quran Allah Ta'ala sebut senang, sikit je ayat dia. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tuan-tuan, perkataan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun tadi, tuan-tuan kalau nak faham, macam mana nak tanya kepada orang alim? Kenapa tanya kepada ahlu zikir? Karena mereka telah melalui keempat bola mata yang saya sebutkan tadi, dengan tempoh masa yang panjang pengajian mereka. Kamu